Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Jumaat 16 April 2021 bersamaan 4 Ramadan 1442 Hijri. Baik, ingat Pastikan Sahih baru kongsi. Kita teruskan dengan berita-berita viral. Komitmen kerajaan untuk menjayakan pembangunan ke arah transformasi digital negara sedang giat dilaksanakan menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan inisiatif My Digital yang merupakan teras bagi merealisasikan aspirasi negara digital. Seiring dengan wawasan kemakmuran bersama menjelang tahun 2030. Antara usaha yang diberi tumpuan adalah memperluaskan capaian internet terutamanya di kawasan pedalaman. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memutamatkan proses pemberian tender bagi perkhidmatan capaian jalur lebar menerusi satelit untuk 839 lokasi terpencil. Lokasi yang terlibat terdiri daripada 178 penempatan orang asli di Kelantan, Pahang, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan Selangor. 138 di pedalaman Sabah dan 523 di pedalaman Sarawak. Kawasan-kawasan ini terletak jauh dari kemudahan rangkaian telekomunikasi sedia ada dan ada sebahagiannya sukar dilalui oleh jentera berat disebabkan keadaan bentuk muka bumi. Projek ini disasarkan siap pada bulan Oktober 2021 dan bakal membolehkan penduduk di lokasi berkenaan menikmati perkhidmatan Wi-Fi secara percuma dengan kelajuan purata 35 Mbps. Kaedah Perbankan secara dalam talian telah menyediakan satu platform yang membolehkan pengguna melakukan pelbagai urusan perbankan secara cepat dan mudah. Bagaimanapun, kaedah ini telah dimanipulasi oleh sindiket penipuan melalui pewujudan laman sesawang palsu yang menyerupai laman sesawang yang asal bank yang berkaitan. Dalam kes-kes ini, mangsa akan menerima email yang kononnya dihantar oleh pihak Maybank menyatakan bahawa akaun bank mangsa mempunyai masalah keselamatan dan kemudiannya diminta menekan pada pautan yang disertakan pada email tersebut. Mereka dikhendaki memberi butiran seperti kata laluan dan butiran peribadi. Sehubungan dengan itu, orang ramai adalah diingatkan untuk sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa kepada sindiket penipuan sebegini. Pihak polis telah mengesan wujudnya modus operandi terbaru yang digunakan oleh sindiket penipuan untuk menipu mangsa. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, pihak sindiket akan menghubungi mangsa dan menyatakan bahawa pihak pemanggil iaitu sindiket telah melakukan kesilapan dengan memasukkan sejumlah wang ke dalam akaun mangsa. Pihak sindiket akan meminta mangsa untuk mengembalikan semula wang tersebut kepada pihak sindiket. Mangsa yang mengikuti arahan pihak sindiket akan dihubungi semula dalam tempoh kurang 1 bulan oleh syarikat pinjaman tanpa lesen dan dipaksa membayar pinjaman yang kononnya telah dibuat. Walaupun sehingga kini tiada laporan polis diterima berkenaan kes-kes sebegini, namun pihak polis tidak menolak kemungkinan kes-kes seperti ini berlaku. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengeluarkan arahan pentadbiran berhubung penggunaan kalimah Allah dalam masa terdekat, kata menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau berkata arahan untuk orang Islam dan bukan Islam itu akan dikeluarkan mengikut undang-undang sedia ada termasuk Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1988. Akta sedia ada memberikan kuasa kepada menteri untuk keluarkan sesuatu arahan dan ini yang akan dilakukan dan ia merupakan arahan berkaitan kalimah Allah. Arahan ini perlu dikeluarkan cepat supaya tidak ada masalah timbul kerana orang tetap akan buat penerbitan. Hamzah berkata arahan yang dikeluarkan itu akan memberikan kefahaman secara jelas kepada semua pihak mengenai penggunaan kalimah Allah. KKM cadang rentas negeri ditangguhkan. Aktiviti rentas negeri untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, ia akibat penularan wabak COVID-19 masih berada di tahap membimbangkan. Banyak pihak yang merayu pada kerajaan untuk membenarkan rentas negeri sempena Hari Raya Aidilfitri, namun KKM mencadangkan rentas negeri ditangguhkan. Berikutan terdapat varian baru dalam komuniti dan program imunisasi masih diteruskan. Ditanya sama ada individu yang sudah selesai menerima kedua-dua dos vaksin COVID-19 akan diberikan pengecualian untuk merentas negeri sempena perayaan tersebut. Dr. Adam berkata pihaknya masih menunggu dapatan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat CDC.
Dua kanak-kanak lelaki dan perempuan berusia antara 3 dan 5 tahun menjadi mangsa dera bapa kandung di ladang Giram Ulu Balong, Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter AK Umbuas berkata, video mengenai kanak-kanak malang itu turut menjadi viral di laman sosial sejak semalam dan dikongsi oleh pengguna di Facebook. Kesal dengan tindakan itu, seorang anggota polis bantuan di ladang Giram, Division Ulu Balong, Tawau telah melihat satu video yang tular di media sosial dan tampil membuat laporan polis di Balai Polis Seri Indah, Tawau. Bertindak atas maklumat, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau dan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna telah menahan suspek di sebuah rumah tidak bernambur di Kampung Andong, Jalan Kabogan, Semporna. Motif kejadian adalah dipercayai berlaku krisis rumah tangga suspek dan bertindak mengugut isteri untuk pulang ke rumah dengan cara mendera kedua-dua orang anak suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang akan berakhir esok akan dilanjutkan sehingga 30 April 2021. Demikian yang dinyatakan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali. Perintah berkurung dari 6 petang hingga 6 pagi itu meliputi kawasan perairan Tawau, Semporna, Kuna, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dikendaki berada di dalam rumah dan orang lain tidak dibenarkan masuk atau berada di kawasan diisytiharkan antara 6 petang hingga 6 pagi pada tarikh yang dinyatakan. Perintah berkurung itu juga memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh oleh pengganas yang mengancam keselamatan para penyelidik menjalankan penyelidikan dan pelancong asing melawat pusat perairan. Malaysia dan Jepun memperkukuhkan komitmen masing-masing bagi meningkatkan lagi hubungan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatannya Nobuo Kishin berkongsi komitmen itu ketika sidang video antara kedua-dua menteri yang diadakan semalam. Kedua-dua menteri pertahanan itu bersetuju untuk memelihara hubungan erat pada semua peringkat dan menggalakkan penerusan semula secara aktif keterlibatan antara kedua-dua pihak termasuk pertemuan dua hala antara kedua-dua kementerian, pertukaran latihan pasukan bersenjata dan kerjasama dalam misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR. Kedua-dua menteri menerokai potensi bidang kerjasama dalam industri pertahanan. Mereka juga menyentuh mengenai isu-isu keselamatan serantau yang menjadi kepentingan dan keprihatinan Malaysia dan Jepun. Bagi Malaysia dan Jepun yang menandatangani memorandum persefahaman mengenai hubungan kerjasama pertahanan dan pertukaran pada September 2018. Kedua-dua pihak juga menandatangani perjanjian antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Jepun mengenai pemindahan peralatan dan teknologi pertahanan pada tahun yang sama. Berdasarkan asas hubungan ini, Malaysia akan terus menggalakkan pertukaran dan kerjasama pertahanan dengan Jepun. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau R0 pada jangkitan mengikut kes seharian pada 15 April 2021 untuk seluruh negara semakin meningkat kepada 1.17. Pecahan mengikut negeri Terengganu tertinggi dengan 1.49, Kelantan 1.35, Putrajaya 1.25. Jadi kita jangan alpa dan leka kepada pematuhan SOP. Kes akan kembali meningkat seperti sebelum ini. Kita seharusnya berganding bahu dan terus amalkan norma baru. Jangan jadikan kelitian pandemik ini menyebabkan usaha kita yang lakukan selama ini sia-sia. Baik, PKPD Pelapul Kuching dan Kuartus Kaki Tangan Kuching Sarawak dilaksanakan pada hari ini sehingga 29 April. Manakala PKP Daerah Sandakan Sabah akan dilaksanakan bermula pada esok sehingga 30 April. PKPD SMU Kurungan A Tarbiyah Diniyah Tafiz Bunut Sarang Burung Mukim Wakaf Baru Tumpat Kelantan akan dilaksanakan pada hari ini sehingga 29 April. PKP Daerah Tawau Sabah akan dilanjutkan sehingga 30 April. PKPD Sekolah Henry Geni Teluk Mas Melaka akan dilanjutkan pada esok sehingga 30 April. PKPD Kampung Baji Sarikih Sarawak ditamatkan pada hari ini. Manakala PKPD Perumahan Kilang Sungai Tenegang Kinabatangan Sabah ditamatkan juga pada hari ini. PKPD Sungai Rasau Batang Igan Daerah Matu bahagian Mukah Sarawak ditamatkan pada hari ini Jumaat 16 April.
Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan jangan ke mana-mana. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga Sudah bersedia. Ambo sedia ke? saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Kita tahu banyak kementerian, syarikat yang menganjurkan majlis berbuka puasa dan kita bersetuju untuk membenarkan. Begitu juga dengan buffet Ramadan di hotel, di restoran dan lain-lain premis makanan. Kita benarkan dengan SOP yang ketat yang telah pun kita tetapkan. Kita bersua kembali. Sarawak meminta Kerajaan Persekutuan membekalkan vaksin COVID-19 berdos tunggal CanSino buatan China ke negeri itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Douglas Unggah Embas yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN berkata permintaan itu dibuat semasa pertemuannya dengan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar di Putrajaya baru-baru ini. So we have requested for at least 800 to 600,000 of CanSino to be supplied to Sarawak, and that will facilitate our vaccination of people in the interior supaya kita tidak pergi sana 2 kali. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan jauhi sentiasa memastikan pengimarahan rumah ibadat di seluruh negeri dapat dioptimumkan. Ini menerusi pelbagai bentuk pengisian serta penyaluran bantuan bagi dimanfaat ahli karya sepanjang Ramadan ini. Bantuan sebanyak 9.230 juta itu ataupun 9.230.000 itu adalah dalam bentuk bantuan pengimarahan dan juga pembaikan kecil. Maksud pengimarahan ialah mereka boleh gunakan duit tersebut sama ada untuk memberikan sagu hati kepada imam ataupun petugas yang bertugas sepanjang Ramadan, dan yang kedua mungkin mereka juga boleh menggunakan duit itu untuk menambah sekiranya bajet program dapur itmam tidak mencukupi, mereka boleh guna sikit, dan yang ketiga sekiranya ada kerosakan kecil. Baik, untuk sudut pandang pada hari ini, kita akan bawakan satu topik yang pastinya menjadi persoalan kepada ramai orang dan pastinya jawapannya sebentar saja lagi dan jangan ke mana-mana.
Sudut pandang pada hari ini kita akan membincangkan mengenai AEFI. Adakah vaksin selamat? Bersama panel kita pada petang ini Dr. Megat Mohammad Amirul Amza bin Megat Hashim, Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbuster Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Selamat menunaikan ibadah puasa pada petang ini. Baik Doktor. Apakah yang dimaksudkan dengan terma AEFI atau Adverse Events Following Immunisation ni, Doktor? Okey, baik. Adverse Event Following Immunisation ataupun nama singkatannya AEFI adalah dimaksudkan sebagai sebarang kejadian perubatan yang berlaku selepas pemberian vaksinasi. Tidak semestinya ia berkait rapat dengan pemberian vaksinasi itu. Sebab apa? Kalau kita lihat sebarang perubatan, sebarang ubat dalam bidang perubatan ini akan ada kesan sampingan, akan ada adverse reaction. Tetapi kita kena bezakan sama ada adverse reaction itu berlaku disebabkan oleh ubat tersebut ataupun ia berlaku secara kebetulan sahaja. Bila kita menilai sesuatu barang itu, sesuatu ubat itu, kesan sampingannya, kita lihat kepada dua perkara, iaitu hubung kait penyebab ataupun causal relationship ataupun hubung kait masa temporal relationship. Contohnya, kalau katakan kita beri sesuatu bahan ataupun vaksin ataupun ubat, katakan dia berlaku sesuatu kejadian perubatan, contohnya dia jadi demam. Adakah demam itu berlaku disebabkan oleh vaksin itu sendiri ataupun demam itu berlaku disebabkan punca lain, contohnya ada jangkitan lain yang berlaku. Jika ia berlaku disebabkan oleh vaksin, itu kita panggil sebagai causal relationship ataupun hubung kait penyebab. Jika ia berlaku disebabkan jangkitan lain, itu kita panggil sebagai kebetulan ataupun hubung kait masa ataupun temporal relationship. Basically, pendek kata, AEFI ataupun Adverse Event Following Immunisation ini adalah sebarang kesan perubatan yang berlaku selepas pemberian vaksinasi, tak kiralah ia disebabkan oleh vaksin itu sendiri ataupun tidak, ataupun secara kebetulan sahaja. Okey, baik Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan jenis-jenis AEFI dan juga kesan-kesan yang bakal dialami oleh penerima vaksin. Okey, baik. Bila kita cakap pasal AEFI ni, kita kena lihat tiga perkara penting lah. Yang pertama, bila berlaku sesuatu perkara ataupun kejadian selepas vaksinasi itu, apa yang menyebabkan reaction itu? Adakah vaksin itu ataupun benda lain? Yang kedua, kita lihat adakah ia berkaitan dengan kandungan dalam vaksin itu atau berkaitan dengan cara pemberian vaksin itu ataupun tidak berkaitan sama sekali. Yang ketiga, kita lihat severity ataupun keserukan sesuatu kesan sampingan itu, sama ada ianya minor ataupun very severe. Dan data menunjukkan selepas pemberian vaksin COVID-19 kepada frontliners di negara kita, hanya 3.5% sahaja yang mengalami kesan sampingan ataupun adverse event following immunization ini di Malaysia. 3.5% tu lebih kurang 25,770 orang lah. Dan daripada 25,000 ini, 99.5% ataupun 25,641 penerima vaksin hanya mengalami kesan sampingan yang ringan. Apa contoh kesan sampingan yang ringan itu? Biasanya demam, sakit dekat tempat suntikan, rasa letih, rasa muntah-muntah, rasa loyen, dan kebanyakan kesan sampingan yang ringan ini dia akan hilang sendiri tak sampai 2-3 hari dan biasanya ia tidak menyebabkan apa-apa masalah kesihatan ataupun kecacatan kekal. Dan bila kita lihat kesan AEFI ataupun kesan sampingan vaksin COVID ini, kita akan membandingkan jenis-jenis vaksin COVID dan kesan-kesan sampingannya. Perlu kita fahami bahawa vaksin ini tujuannya adalah untuk menjana antibody dalam badan kita, menjana sistem imuniti kita untuk develop immunity. Jadi demam, sakit tempat suntikan, sakit sendi, rasa letih itu adalah satu petanda ataupun yang menunjukkan bahawa vaksin itu sedang menjana ataupun merangsang antibody dalam badan. Sebab itu, kita gelarkan tindak balas ini sebagai satu tindak balas dari exogenicity ataupun tindak balas yang memang dijangka berlaku untuk menunjukkan vaksin itu sedang berfungsi dalam badan kita. Jadi tak seharusnya kita risau pada mereka-mereka yang terkena AEFI ini. Okey, baik. Bagaimana cara untuk melaporkan AEFI ini, Dr. Amirul? Okey,
soalan yang sangat bagus. Sebab apa? Terutamanya untuk vaksin yang baru, kita selalu kena pantau kesan sampingan ataupun AEFI ini, dan pemantauan AEFI di Malaysia ini dibuat oleh NPRA ataupun National Pharmaceutical Regulatory Agency. Mereka akan memantau melalui beberapa cara. Salah satu caranya adalah melalui modul MySejahtera, di mana penerima vaksin berpeluang untuk melaporkan sendiri kesan sampingan yang dialami. Tak kisahlah sakit kepala ke, demam ke, muntah ke, batuk ke, semua ke, boleh lapor sendiri melalui aplikasi MySejahtera. Apabila kita sudah diberi suntikan nanti, aplikasi MySejahtera itu akan ada satu link untuk kita melaporkan kesan sampingan yang kita alami. Jika kita nak laporkan cara lain pun boleh. Kita boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan ataupun tempat pemberian vaksin itu sendiri dan laporkan kepada doktor yang bertugas. Doktor itu akan isi borang ADR ataupun Adverse Drug Reaction, dan borang itu akan dihantar kepada NPRA. Dan juga cara lain, kita boleh pergi ke laman web npra.gov.my. Sekali lagi saya ulang, npra.gov.my, untuk melaporkan kesan sampingan vaksin. Dan semua ini akan dimasukkan ke dalam data dan analisa oleh NPRA, dan mereka akan membuat keputusan sama ada vaksin itu masih lagi dalam jumlah jangka selamat ataupun perlu ditarik balik. Okey, baik doktor. Dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 ni akan lebih mencabar dengan wujudnya ancaman gerakan anti vaksin yang sedang mempengaruhi fikiran rakyat melalui media sosial. Apa nasihat dan saran doktor pada golongan ini? Okey, baik. Pertama sekali kita kena kenal siapa itu anti vaksin. Anti vaksin adalah golongan yang menolak vaksin. Bukan sahaja dia menolak vaksin, tetapi dia menghasut orang ramai untuk menolak vaksin dengan penyebaran maklumat-maklumat yang salah berkaitan dengan vaksin. Antara maklumat-maklumat yang salah mereka sebarkan adalah tentang keberkesanan vaksin, keselamatan vaksin, kandungan vaksin sama ada halal atau haram, dan juga alternatif kepada vaksin. Bila kita sebut tentang keselamatan vaksin, golongan anti vaksin ini selalu menghasut orang ramai mengatakan bahawa vaksin ini tidak selamat. Mereka akan mengambil kes-kes yang terpencil, contohnya kes-kes kematian yang berlaku selepas pemberian vaksin. Walaupun kes kematian itu sebenarnya selepas dibuat bedah siasat tidak langsung berkaitan dengan vaksin, mereka akan menggunakan kes kematian yang terpencil itu untuk menakut-nakutkan orang ramai supaya tidak mengambil vaksin. Jadi golongan anti vaksin ini mereka sangat berbahaya. Sebab apa? Tujuan kita beri vaksin bukan hanya untuk lindungi diri kita, tetapi untuk kita pastikan kita keluar daripada pandemik ini. Dengan pemberian vaksin kepada orang ramai, cukup 80% daripada masyarakat divaksinkan, insya-Allah kita akan melihat penurunan kes dan kita akan boleh keluar daripada pandemik ini. Kita akan boleh hidup dengan normal kita yang biasa tanpa perlu penjarakan sosial lagi apabila kita lihat penurunan kes. Tetapi itu mungkin akan sukar untuk dicapai sekiranya orang ramai terpengaruh dengan agenda-agenda anti vaksin. Dan kebanyakan anti vaksin ini adalah mereka yang tidak bertauliah, bukan daripada bidang perubatan sama sekali. Okey, baik doktor. Masa tidak mengizinkan. Jadi mungkin apakah nasihat kepada ibu bapa atau penjaga yang bimbang tentang AEFI ini doktor? Silakan. Okey, baik. AEFI adalah sesuatu yang benar-benar berlaku, namun ia tidaklah perlu ditakuti kerana ia adalah kesan sampingan yang memang dijangka berlaku selepas pemberian vaksin. Dan hanya 3.5%, sangat kecil bilangan mereka yang menerima kesan sampingan ini, dan daripada 3.5% itu 99.5% adalah kesan sampingan yang sangat ringan. Yang mana saya sendiri pun telah menerima vaksin dan saya sendiri telah kena AEFI, iaitu demam, sakit tempat suntikan dan sakit badan. Namun selepas 1 ke 2 hari ianya hilang sendiri dan saya masih lagi boleh bercakap dan berfungsi seperti biasa. Lebih kita risaukan kalau kita kena jangkitan COVID yang mana risiko kematiannya tinggi pada golongan yang berisiko tinggi, dan juga ia boleh menyebabkan long COVID syndrome yang mana komplikasinya adalah berkekalan. Okey, baik doktor, nampaknya masa tak mengizinkan. InsyaAllah di masa akan datang kami akan panggil lagi doktor sebagai tetamu dalam Sudut Pandang. Baik, terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Pastikan Sahih Sudut Pandang pada petang ini. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Mengungguli dan terkini merentas sepadan masa. Berbutir-butir bintang menyinar megah di angkasa.
Jadi maknanya kita sedia maklumlah. Comorbidity ni adalah golongan mereka yang ada penyakit. Sama ada satu jenis, dua jenis dan sebagainya. Jadi mereka ni memang berisiko sebab bila kita ada penyakit, maka tahap imuniti kita selalunya akan rendah. Jadi kita lebih terdedah untuk mendapat jangkitan penyakit-penyakit yang biasa. Apatah lagi dengan keadaan COVID sekarang ni kan. Jadi kita ada penyakit-penyakit tertentu, okey, yang mana pakar-pakar telah pun mengenal pasti. Terutamanya yang pertama sekali, kalau kita ada alahan, sejarah alahan yang teruk. Itu memang totally tak boleh. Maknanya apabila kita ada alahan teruk yang hingga kita terpaksa masuk hospital dan kadang kita kena diintubasi, masuk dalam ICU. Jadi itu memang orang kata kontraindikasi lah, memang tak boleh. Penyakit-penyakit lain tu selalunya apa yang kita nasihatkan pada pesakit-pesakit kita ialah sebelum mereka nak datang untuk mendapatkan vaksin, mereka berbincang dulu dengan pakar yang merawat mereka, okey. Tanya keadaan mereka, adakah mereka pada ketika itu sesuai dan layak untuk mendapat suntikan vaksinasi ni. Hari ini Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal telah bersetuju untuk membenarkan operasi Pasar Ramadan, membenarkan operasi Bazar Aidilfitri di seluruh negara. Waktu operasi Bazar Ramadan dari jam 3 petang hingga 8 malam, manakala Bazar Aidilfitri dari jam 10 pagi sehingga 12 malam. Solat tarawih dibenarkan walaupun ianya tertakluk kepada SOP dan keputusan daripada negeri masing-masing. Kita bersua kembali. Jangan lupa untuk saksikan bicara naratif pada malam ini di saluran berita RTM dengan tajuk Vaksin COVID-19 Jayakan Imuniti Kebangsaan pada pukul 9 malam. Baik, jangan lupa untuk menonton Persona XY di saluran berita RTM dan TV1 pada hari Sabtu pada pukul 11 pagi dengan bermacam-macam pengisian yang menarik termasuk pasangan campur Melayu dan Korea, Ramadan Durian Kimchi. Baik. Pihak penguatkuasa Jawi akan membantras dan memantau bagi individu yang tidak berpuasa. Jadi ingat, anda boleh dikenakan RM1,000 menanti anda dan juga penjara sehingga 6 bulan jika disabitkan kesalahan. Ini berdasarkan Seksyen 15 Akta 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan bagi kesalahan kedua-duanya atau berikutnya didenda sehingga RM2,000 atau setahun penjara atau kedua-duanya sekali. Baik. Perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih pada petang ini. Terus patuhi SOP yang telah ditetapkan dan digariskan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.